Okay, di view tuan-tuan ni macam mana? Sebab saya perlukan kotak ni. Ataupun nak jadi macam ni. Okey ke? Okey. Tunggu sikit lagi 2 minit lagi. InsyaAllah dan kita akan go through dan terima kasih. Tak boleh buka aircon untuk kipas semua tak masuk sejuk. Syarif masuk dah? Belum? Belum lagi. Macam mana sekarang program yang 20 hari tu, Cik Osman, okey kan? Wah, okey je tuan. Tak ada budak-budak ni komplain ke apa. Jangan nak siapkan kerja-kerja tu je lah. Dalam Okey. LMS. Okey. InsyaAllah kita akan tamatkan 27 ke 27. Lepas tu akan ada sesi daripada pihak KV bagi mereka yang di penilaian JPK dengan geran dana. Tapi gengnya Sarawak tak termasuk sebab dia ambil dana satu lagi, dana HID Corp. Dana KV ada satu penilaian JPK yang akan disambung oleh pihak KV. Okey, baik. Saya teruslah lepas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, di mana saja berada, terima kasih kepada Joan Engineer Taufik baru masuk, Tuan Syarif baru masuk, terima kasih. Yang mana ada daripada mana saja tuan-tuan berada. Sabtu malam Ahad, satu lagi malam yang kita perlu korbankanlah untuk mendengar sedikit taklimat secara langsung tentang rotation qualification ni. Di mana rakaman ni kita akan rakam dan kita akan letakkan dalam website. Kejap lagi saya akan tunjuk kat mana kita akan letak. Saya harap suara saya jelas ke mana saja tuan-tuan berada. Saya sekarang berada di Shah Alam. InsyaAllah kalau ada beberapa masalah tentang suara tu boleh maklum kepada saya ya. Mungkin kita belum pernah lagi bersuara dalam program. Nama saya Muhammad Arqam Ejen Naim. Sekarang CEO dari Megati Academy. Saya berhad syarikat yang kita tubuhkan untuk tujuan-tujuan latihan khusus kepada warga pembinaan pada peringkat awal. Sekarang kita dah melihat peluang-peluang yang lain sama dalam masa yang sama. Dan Megati Berhad ni kita saya start sikit. Kita bermula dengan Megati Consultant Berhad sebagai syarikat consultant mechanical dan electrical Berhad. Megati Consult, dan sekarang masih ada dalam market selama lebih kurang 20 tahun lebih lah, sejak 1998. Jadi kita mula buka Megati Academy pada tahun 2017 sudah ada aktiviti. Tetapi peringkat awal kita cuma adalah member ataupun department bahagian dalam Megati Consult. So pada tahun 2019 kita buka satu company Megati Academy yang macam tuan-tuan tahu lah. Kita nak pergi ke arah tu nanti. Dan kita punya team line up semacam inilah. Setakat yang kita ada 3 level. Yang pertama advisory program, yang kedua adalah management, yang ketiga adalah our team. Saya ingat tuan-tuan dah jumpa hampir semua yang ada kat sini. Sebagai program yang kita laksanakan, kita buat program secara sekarang ni sejak 2019 apabila kita diuji dengan pandemik pada pada Mac 2020, kita mula venture peluang-peluang secara online. Peringkat awal kalau ikut sejarah yang kita buat, program yang seumpama ini yang pertamanya kita buat pada Jun 2020. Kemudian lebih kurang ada sekali 2 lagi tahun 2020, kemudian 2021 kita sempat buat lebih kurang 45 kali. Sekarang 2022 intake pertama lah, yang mana tuan-tuan menjadi salah seorang peserta program pembinaan certified
construction personnel level 4, level 5 dan level 6 CIDB. Jadi tujuan lain adalah kita juga ada buat dengan dana. So, dalam program yang tuan enroll ni ada beberapa kumpulan peserta. Yang pertama kumpulan yang datang daripada UNIMED, yang kedua datang daripada program-program berbayar, yang ketiga program yang datang daripada HRD Corp, daripada rakan-rakan daripada Sarawak, kemudian daripada KV di bawah 70-80 orang, dan ada lagi calon-calon yang berbayar sampai itu. So total sebenarnya enrollment kepada program pada intake 1 2022 ni, which is 8 Februari sampai 28 Februari, 20 hari lebih kurang, adalah lebih kurang 250 orang. Totalnya classroom sekarang sebenarnya ada 250 orang. Cuma kita tak dapat nak tengok lah. Dia berada di masing-masing tempat sebab kita laksanakan secara online sebelumnya. Bagi UIT kita dah register dengan semua ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok kita juga adalah certified provider untuk pembadanan tabung pembangunan kemahiran PTPK dan juga JPK melalui PPT Amali. Beriktirafan pencapaian dahulu Amali. Jadi alhamdulillah dalam tempoh 2019 sampai sekarang kita memperlengkapkan pendaftaran kita dengan semua stakeholders yang penting di Malaysia ini untuk menjalankan program. Sebab program kita tak mau sekadar membuat program yang kosong, tuan-tuan. Semua program kita memang ada isi. Dan kalau nak jelaskan tentang produk sedikit sebanyak sebelum saya masuk ke OTHM, sebab dia nak pergi ke situ juga. Kejap lagi. Kita ada program profesional di UNIMED sekarang, diploma, bachelor dan master lebih kurang 12 bulan. Kita ada full course yang tuan-tuan enroll sekarang. Full course yang tuan-tuan enroll sekarang, semua ni boleh klik, tuan-tuan klik, dia akan pergi sana. Kita ada weekly luncheon webinar. Setiap minggu kita ada webinar. So webinar kita ni ada mata CCD daripada CIDB, sama ada CIDB, MBOT ataupun Board of Engineers. So tiga agensi ni memberikan mata CBD. Kita buat setiap minggu. Ada. Dan ini tajuk kita pada malam ini OTHM level 5, 6 dan 7. Kita juga ada buat halal program dengan Universiti UPSI dan juga kita juga buatkan in-house customized training. So ini 6 produk utama bagi PKT Akademi tuan-tuan berada di sini sekarang untuk pergi ke arah OTHM level 5, 6 dan 7. Tapi kita datang ke sini, collaboration kita juga agak meluas daripada utara sampai ke Sabah. Jasa College kita telah buat pun kata orang tu MOU dengan mereka pada minggu lepas. Selain daripada lokal, kita juga ada international collaboration partners kita daripada beberapa negara ni. Dan tuan-tuan boleh tengok di sini lah. Di sini collaboration Malaysia, Cambodia, Brunei, Indonesia, Thailand, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia. Kita tengah nak masuk pasaran Asia Tengah, Middle East, tapi dalam proses sekarang, supaya program kita dapat dibawa lebih jauh. Sebab bila kita bawa program kita dengan pihak antarabangsa melalui kerangka kelayakan Eropah, itu menjadi satu nilai tambah pada program kita untuk dibawa lebih jauh ke dalam pasaran dunia. Baik, itu secara ringkas tentang company daripada muka surat pertama. Website kami tuan-tuan dijemputlah untuk menonton, mengeksplor sendirilah apa yang ada kat sini. Kita ada about the company, mission, program konsep, MKA team, internet collaboration, training area, calendar, program universiti kita dengan UNIMED, USI dan juga sekarang ni dua tu. As a course, full house, grant, RIM dari OTHM Verification, juga halal JAKIM, recognition datang dari OTHM UK yang kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan lah. Baik, bila kita buat satu-satu program yang menjadi keutamaan kepada Megajati sejak awal penubuhan adalah kita tak mau buat program yang berbentuk standalone, seorang-seorang dia jadi. Kerana bergabung ni lebih baik. Kita buat program dengan adanya core kita melalui CIDB. Apa yang kita buat adalah kita mendaftarkan program itu dua cara. Yang pertama, semua program baru CIDB yang Megajati bangunkan, kita dah daftar dengan MyIPO, intellectual property. Yang kedua, semua program yang Megajati bangunkan, kita daftar dengan European Qualification Framework melalui kerangka yang baru. Kita adalah OTHM Approved Center sejak Disember 2020 dan pada masa sekarang lebih kurang 2 tahun dah kita dah melaksanakan program-program dalam ruang lingkup construction dan FM. Dua perkara ni lah. Qualification nanti sekejap.
Ni semua nanti. Dia akan pergi ke sini nanti. Okey, jadi bila Megawati diiktiraf sebagai OTHM Approve Center yang membawa program keluar. Tuan-tuan tengok begini, saya bagi contoh satu. SKKP. Kita ambil Terence ni. Terence ni tak tahu lah ada kat sini ke tidak. Tapi dia ambil kita dulu si Temo. Saya ambil contoh si Temo lah. Sebenarnya sama je program apa pun kalau tuan-tuan ambil serupa je. Okey, kenapa kita ambil program CIDB? Ada banyak sebab tuan-tuan sendiri kena faham. Yang pertama mungkin tuan-tuan kata program CIDB ni, kalau saya nak jawab, saya akan kata program CIDB ni dia kita comply kepada akta dan peraturan. Sebab ada setengah program CIDB ni dia menjadi keperluan mandatory. Setengah program CIDB jadi keperluan mandatory. Itu keperluan CIDB. Yang kedua, dia mungkin menjadi pihak enforcement CIDB menggunakan kelulusan kita untuk kita dapat laluan dalam kerja-kerja di tempat. Itu yang kedua. Yang ketiga ni mungkin tuan-tuan dah pun jumpa ataupun belum, saya pun tak sure, tetapi cuba tengok pindaan kepada UBBL ni. Uniform Building Bylaw. Saya cerita CIDB dulu, dan baru kita tahu macam mana kenapa kena lompat ke sana. Ini 31 Disember sudah diwartakan, tetapi Akta Jalan Parit dan Bangunan 1994 diwartakan pada 2 Disember 2021, tetapi pelaksanaannya bergantung kepada negeri. Sebab UBBL atau borang G ini dikeluarkan oleh negeri. Jadi kita tengok kat sini. Okey, yang pertama ada kat sini. Okey. Pemeriksa tapak. Siapa pemeriksa tapak ni? Ini geng IOW Jurutera dan IOW Architect. Site Inspector ataupun kita panggil Inspector of Work. Yang kedua adalah pengurus projek binaan. Takrifan yang baru diberikan dalam UBBL yang sebelum ini tak ada. Dan dia adalah berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ini, CCPM tahap 6 ataupun CCM tahap 5. Dan kita ada seorang lagi, penyedia tempat binaan. Berdaftar dengan lembaga dalam kini CIDB. CSS, Certified Site Supervisor. So, dua orang ini, tuan-tuan, adalah orang yang terlibat secara langsung dengan program kita yang kita laksanakan sekarang sepanjang satu Malaysia ni. Apa fungsi mereka ni? Tengok lagi ke depan, ke bawah sini, kita akan jumpa dalam borang-borang G yang baru, keperluan untuk mendapatkan tanda tangan daripada kumpulan ini sudah menjadi sudah dimandatorikan di bawah akta, bergantung kepada negeri masing-masing. Berapa lama dia nak tindakan untuk menjalankan kes ini? Jiwa besar G6. Okey, borang G yang baru. Borang G yang baru. Jom sampai lepas. Ada dia. Okey. Sekejap, tak baik. Ya, hilang dah. Okey. Baik. Ini borang F, sorry. Borang F testing. Borang F1. Borang G1. Tuan-tuan tengok. Antara yang akan diminta untuk menandatangan adalah CCPM. G1. Ini board ini Site Supervisor CSS, Site Supervisor IOW dan juga dia punya engineer adalah PE ataupun PEBC. Dalam kes ni PEBC lah. Construction G2, G2 again. Dia akan pergi di sini nanti, kenapa kita nak buat G3 construction dan terus sampai habis ada G22 semua sekali. So tak semualah, ada lebih kurang saya kira 7 atau 8 borang G yang akan melibatkan pihak yang menandatangan adalah mereka daripada CCPM ataupun CCM. Ini plumber, bawah ni EC, CIDB lagi. So lebih kurang 7 atau 8 borang G yang melibatkan kumpulan tadi. Okey, itu satu yang tuan-tuan perlu faham dulu, di mana program yang kita buat ni bukan program yang kata orang tu simple lah untuk kita rasa macam tak ada apa-apa value lah, tapi sangat valuable. Tengok pula yang ni. Sekarang bila kita katakan
kawan kita ni Terence Gomez, Peter Gomez, dia buat dan dia dapat SKKP pembinaan tahap 4. Pegawai pengurusan trafik pembinaan level 4. Dan ini lebih transkrip lah. Tuan-tuan pun dapat penilaian semua. Macam ni subjek tu passing penilaian. Okey. Kalau tengok sijil ini sekali imbas. Apa yang kita akan kata, sijil ini diterima di seluruh Malaysia melalui Akta Parit Jalan dan Bangunan tadi, Uniform Building Bylaw Bidaan 2021. Sebagai salah seorang yang diterima. Kalau kita CCPM dan juga site supervisor, kita diterima sebagai, kita boleh nampak fungsi dia kat sini. Maknanya sijil ini sekarang berada di industri. Okey. Bagaimana pula kalau saya kata sijil ini sekarang kita hantar ke UK melalui kerangka ini dengan nama-nama yang sama. Jadi surat OTHM kepada MBON, Mega Academy Islam Berhad, confirm with the Approve Delivery Partner since 2020. Ini program yang kita buat dengan CIDB. So tentu tengok sekarang. Di Malaysia kita letak tahap 4, di UK kita letak tahap 5. Apa yang sekarang kita cuba buat adalah kita mengangkat program daripada lokal akta jalan, parit dan bangunan tadi, UBBL. Bukan sekadar akta itu, akta CIDB pun sama, saya tak tunjukkan akta CIDB, tuan-tuan mungkin dah study. Dengan program yang ada dalam pasaran Malaysia, kita bawa program itu, kita letak dia. Tujuan dia apa tuan-tuan? Kalau CCPM, CSS, CTMO, FME, FMM dan juga CSS di Malaysia, lakunya di Malaysia, ini tidak boleh dinafikan. Tuan-tuan selagi berada di tanah Malaysia ni, daripada Perlis sampai ke Sabah sana, berdasarkan akta tadi, berdasarkan undang-undang peraturan tadi, saya tak buka lagi akta CIDB, tapi ada dalam tutup barang, tuan-tuan boleh semak sendiri. Sijil itu laku di Malaysia. Yang boleh pakai sebagai kita punya sijil. Lagipun dia bukan sijil biasa, tuan-tuan. Dia adalah sijil SKKP. Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan setara dengan tahap 4 JPK. Setara dengan tahap 4 JPK. Jabatan Pengguna setara dengan SKM tahap 4. So apa yang kita dapat tahap 4, 5 dan 6 di CIDB setara dengan tahap 4, 5 dan 6 di JPK melalui sijil Kemahiran Malaysia SKM. Jadi kalau tuan-tuan tengok sijil Kemahiran Malaysia sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan, dia adalah setara dengan sijil SKM di Malaysia. Okey, itu satu maklumat baru yang saya kena maklum tuan-tuan. Baik. Bila kita buat begini, bila kita buat macam tu, apa yang sedang kita buat? Sekadar untuk memberi tuan-tuan clear picture. Sebelum ni, bila saya kata sijil tadi laku di Malaysia daripada Perlis sampai ke Sabah, semua boleh. Berdasarkan kehendak dalam akta tadi, tuan-tuan berada di tempat yang betul. Akta yang baru pun sudah pun di-endorse, cuma belum dimasukkan ke dalam bylaw negeri. So bylaw ni dia main peranan di negeri-negeri. So negeri-negeri kena pick up untuk membetulkan borang-borang dan juga submission proses dia di negeri-negeri. Which is akan ambil masalah mungkin 2 tahun ke 5 tahun lagi. Tetapi dah ada framework itu. Tetapi bezanya, lepas kita hantar program itu ke luar negara melalui kerangka ini, tuan-tuan dapat satu kerangka yang lebih tinggi. Saya tunjukkan kat sini. Okey. Okey, tuan-tuan boleh abaikan dulu yang jadi map kat atas sebab dia tidak ada kaitan dengan kita punya. Tuan-tuan nampak tak? Boleh nampak? Sebenarnya. Okey, boleh nampak? So, program yang kita buat daripada Malaysia melalui FME sebagai contoh, level 4, kita bawa terus pergi UK OTHM Certified Facility Management level 5. Okey. CTMO level 4, kita bawa pergi UK dengan OTHM CTM Certified Traffic Management Officer level 5. CSS level 4, kita bawa ke UK dengan level 5. Tuan-tuan naik tangga ke arah tahap yang kelima, FMM, kita akan dapat CFM level 5. CPM, CCM, kita akan dapat CCM level 6. Ini level 6. Dan FM, CCPM level 6 Malaysia, kita akan dapat CCPM level 7. So ini yang kita susun supaya program kita balik kepada yang tadi. Daripada program ini menjadi locally supported by Akta Regulation dan juga bylaws.
sekarang dia sudah menjadi international program melalui kerangka kelayakan Eropah EQM. Melalui MAIT, laluan dia laluan quotation. Okey, saya contoh berikut saya. Okey, sekarang bila ni sudah sampai kat sini, apa dia yang kita nak buat sekarang? Adalah untuk tengok sini, kita boleh dapat pengiktirafan yang sama daripada tadi Malaysia saja tahu. Sekarang daripada semua negara yang ada di sini. Bahrain, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, China, Croatia, semua negara yang ada di sini. Termasuk Malaysia juga, Malta, Mauritius, Nigeria, Pakistan. Tengok negara-negara yang ada kaitan dengan Middle East tadi yang saya sebut. UAE, Vietnam yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau kita tengok kat sini, program yang sama kita bawa dengan kerangka yang lebih dinamik di luar negara. Kalau tengok kawasan ini, kita akan jumpa PKJ Academy, program yang kita tawarkan adalah semua program yang saya tunjuk dalam surat tadi lah. So semua program ini kita tawarkan secara bridging. Beberapa cara. Yang pertama, untuk iklan yang kita keluar tu untuk bridging daripada pemegang SKKP sedia ada ataupun mereka yang telah pun mengambil penilaian dengan Megajati. Jadi itu kategori yang pertama yang kita kenalkan. Maknanya mereka adalah pemegang SKKP sedia ada ataupun mereka yang telah mengambil penilaian. So program ini telah pun di antarabangsa melalui kerangka kelayakan Eropah. Jadi itu saya tuan-tuan dah sampai tempat yang saya landing. Tadi saya dah bawa Mila atau sekarang saya dah land. Kenapa kita perlukan dapat pengiktirafan ini? So kita bawa kepada kita program di sini, Rotation Communication sudah pun ada iklan kat sana. Bukan saja iklan, kita juga telah buat paper. Tengok, ini website ya. Tuan boleh tengok nanti di kita punya di kita punya website Rotation. Okey. Baik. Alright. Nah, kita ada processing kategori, kita ada level 5, 6 dan 7. Kemudian kita ada level 5, 6 dan 7 juga untuk FM. Tetapi untuk FM ni belum sebab oleh kerana FMPM ni tak ada lagi dalam CIDB. Maknanya tuan-tuan tak boleh buat bridging. Tuan-tuan kena ambil semua sekali. Kena ambil semua sekali komponen FMPM. Boleh. Tak boleh buat bridging. Tetapi pemegang-pemegang SKKP sedia ada. Ada juga kawan kita tanya semalam, boleh tak pemegang apa nama saja tu, PMP? Yes, boleh. Kita dah buat study pun. Memang ada laluan, cuma saya tak iklankan lagi. Sebab kita nak cari existing SKKP rules. Kita dapat masukkan tuan-tuan ni dalam satu kumpulan yang lebih kurang sama. Kalau tak, kita terpaksa entertain lain. Yang ni 3 modul, tapi dia ni 5 modul, nanti akan jadi masalah. Tapi memang ada. Itu tuan-tuan yang risau. So, stand-alone program ni dengan direct yang kerangka kelayakan Eropah. Okey, ini daripada Patricia Lan, dia yang sign. Soal kita. Patricia Lan yang sign. Okey, kalau tengok sini, ini sijil yang saya dapat lah. Bukan sijil yang dikeluarkan oleh pihak Rotation. Okey. Ini sijil lama bukan. Sijil lama ni 2022. OTHM mula 2021 lewat. OTHM mula untuk keluarkan sijil secara digital. Tidak ada lagi pelekat hologram di sini. Tidak ada lagi. So nombor ni digantikan dengan nombor QR code. Nanti saya tunjukkan kat mana ada untuk kita akses ke sijil-sijil kita. So kita tengok bagaimana pihak OTHM mengambil satu langkah untuk membuatkan program ini sentiasa accessible oleh kita. Kita boleh akses program kita ataupun apa yang kita apply daripada pihak OTHM. Sekarang saya buka surat ini. Okey. Surat ni saya tulis bahasa Melayu. Sebab saya nak kawan-kawan kita semua clear, faham tentang apa yang kita nak sampaikan. Saya memang tak siap. Tapi bukan COVID itu juga risau. Cuma terdedah banyak dengan keletihan. Okey, tak apa. Ini dah tunjuk tadi. Bagi mengangkat program ketahanan antarabangsa menjemput semua pemegang SKKP sedia ada telah mengambil penilaian. Sebab MJA untuk turut didaftarkan melalui EQM di samping CSQM bagi ambilan 1/2022 dijadualkan pada 8 Mac secara online sepenuhnya online. Macam tuan-tuan hadapi sekarang, tetapi sangat ringan. Sebab tuan-tuan hadapi sekarang 17 modul kalau ambil CCPM, 16 modul, 10 modul. Jadi tuan-tuan ambil 3 modul saja.
Sebulan tempoh yang sama 3 modul memang saya kata memang banyak makan lagi lah. Tetapi yang menjadi pemberat kepada program tuan-tuan adalah program yang SKKP sedia ada tu. Yang telah tuan-tuan dah harung selama 20 hari yang ini hari yang ke-19. Bagi program kategori MJA berdaftar dengan syarikat penelitian negara SHD Corp sebagai tenaga atau qualification pada masa sekarang diluruskan dengan akademi kaedah penyertaan yang dilakukan antara CIDB, SKKP, CSQR kerangka kelayakan pembinaan, kemahiran pembinaan, Construction Skill Qualification Framework dan MJA OSTHM EQF European Qualification Framework. Kita buat penyertaan untuk apply. Benar ni, dia bukan tuan-tuan boleh dia bukan senang tiba-tiba dapat tidak. Kita ada buat banyak homework untuk memastikan program ini dapat kelulusan dan surat yang tuan-tuan tengok tadi lah. Dia ambil rolling SLT, student learning time, semua komponen antara yang sudah berikut: perjumpaan dalam kelas, semuka atau online, teknik kira, perjumpaan sama pelajar bagi tugasan, jumlah jam penilaian rekod, jumlah jam anggaran bagi persediaan penilaian, jumlah jam anggaran persediaan kelas, jumlah jam bagi semua tugasan, laporan penilaian dan juga sekalian termasuk dalam penilaian portfolio. Kita dah ditarifkan kita alihkan sebagai projector audition pada Disember 2021 dan saya ada lampiran. Contoh boleh tekan soal ni kita ada iklankan pada semua grup. Tekan link tu dia akan sampai ke kita punya bukti lah. Dan sijil pun kita kongsikan melalui lampiran 2, 3, 4, 5 tadi. MJA telah luluskan kita dapat kesan pada audition untuk semua program. Yang saya tunjukkan tadi lah ada 6. Ada beberapa program lampiran 6 ni. Dan kira semua program sekali. Jadi ini ada 5 saja, tak termasuk program tahap 7. Sebab yang itu kita dapat lebih awal. Jadi kita dapat kemudian sedikit. Mana tadi? Okey. Inisiatif Penyelenggaraan Kesedaran untuk Asia membuka peluang untuk memegang SKKP CLB mendapat banyak keterangan di peringkat dunia. Secara langsung membuka lebih penyertaan perolehan peserta dalam masa depan, PHA dan sebagainya. Okey, syarat memohon sangat simple. Kita nak masuk in depth sikitlah. Memegang perakuan SKKP CLB sedia ada tahap 5 atau 6. Calon yang sedang mengambil penilaian melalui MJA saja juga layak memohon. Jadi ini special bagi calon tuan-tuan lah. Yang saya kata ada lebih kurang 250 orang tadi tu. Mungkin tuan-tuan datang dengan program berdana, maknanya tuan-tuan tidak keluarkan modal di program berdana. Ada yang 100 orang di member-member di Kuching, ada juga yang datang dengan program KV di Semenanjung. Maknanya tidak ada dana, tidak ada pembayaran yang tuan-tuan perlu bayar. Tapi di sini kita extend invitation ini kepada tuan-tuan yang juga mengambil penilaian sekarang. Sebab markah tuan-tuan semua kita ada kumpul. Jadi dengan markah yang berkenaan kita akan hantar video key. Membuktikan pencapaian bahasa Inggeris sama ada melalui keputusan MUET, O-level, A-level, SPM itu semuanya ketika memohon. Jadi penting sebab syarat quotation adalah mesti dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Walaupun soal ini saya tulis bahasa Melayu. Sebab saya nak jemput dulu. Bila tuan-tuan masuk di kaedah pembelajaran yang sama kita pakai sekarang, modul dan juga bahan yang kita dah sediakan dalam kita punya LMS, tuan-tuan cuma masuk dan gunakan modul berkenaan mengambil penilaian. Penilaian juga hanya ada satu, which is KA saja, knowledge assessment saja yang kita akan hantar video KA. Membaca perincian pembayaran yuran dijelaskan dalam awal tadi lah. So saya secara peribadi sangat berkata tu memohon tuan-tuan supaya mempertimbangkan permohonan ini ataupun proses ini supaya sijil yang kita dapat bukan saja boleh dipakai melalui kerangka Malaysia, juga telah mendapat pengiktirafan daripada antarabangsa. Orang tanya saya kenapa nak buat benda macam ni. Saya kata mungkin bagi setengah orang benda ni tak perlu bagi dia. Mungkin bagi setengah personal binaan benda ni tak perlu pasal dia tidak terlibat dengan projek-projek yang perlu dia menghantar sijil-sijil dia. Saya pun apply untuk dapatkan SKKP tahap 6, tahap 6 CIDB dengan sijil berkenaan. Saya dapatkan tahap 7 CIDB melalui kerangka Eropah CCPM audition. Setengah orang, kadang-kadang orang tu tak nampak tapi company tu nampak. Company tu kata dengan staffing yang kita ada, SKKP satu kekuatan, OTHM kekuatan yang lain. Dengan adanya senarai nama yang semacam ini. Contoh saya selalu bagi mereka yang mungkin ada SPM tetapi bekerja dalam pasaran
sudah pun lebih 20 ke 30 tahun daripada SPM tu. Pengalaman dikumpulkan melalui SPM, pasaran dia masuk kerja SPM, tapi nama dia kalau kita tengok, nama dia katalah A, B, C sebagai contoh, kelulusan tertinggi sijil pelajaran Malaysia. Apa kata kalau kita tukar kelulusan tu, kelulusan tertinggi sijil kompetensi kemahiran pembinaan CIDB tahap 4, sijil certified construction project, construction site supervisor tahap 5 kerangka kelayakan Eropah. Tuan-tuan nampak elevation kepada orang itu dan juga company dia untuk melihat manpower yang kita ada adalah manpower yang berkelayakan dan juga yang penting bersih. Itu menjadi kita punya mission juga. Contohnya kat sini vision kita minta supaya produce competent skill personnel certified and qualified in line with the TVET framework for the future of Malaysian industry. Kita tahu ada ramai orang yang mungkin ada SPM sahaja. Ramai. Kita program kita di Unimap banyak saya dapat feedback dan permohonan yang semacam ini. Dia kata dia tak ada apa-apa, dia cuma ada SPM. Okey, kerja sudah berapa lama? Katalah 15 tahun dalam industri pembinaan. Jadi boleh masuk, kita mungkin buat interview sikit, kita terima dia masuk. Selepas dia selesai, dia akan dapat diploma professional in construction site supervision dengan SKKP tahap 4 kalau dia dah lulus dengan CIDB. Kemudian dia tambah satu lagi sijil OTCM Certified Construction site supervisor tahap 5 di bawah kerangka yang lain. Tuan-tuan nampak apa dah kesan bagi orang yang semacam ini? Yang sebelum tu mungkin dia tak nampak, oh yang ni aku tak boleh buat, tapi dengan keadaan sekarang kita dah boleh buat. Tuan-tuan tengok saya punya sijil. Dengan keadaan sekarang bila kita dah masuk, kita dah boleh buat. Ini sijil saya sendirilah. Sebab saya first batch yang ambil dengan program kita ini 5 situ kita keluarkan. Kita tengok sini ada LRN, Learner Running Number. Ini OTCM tak apa. Certified Construction Project Management level 7. Besarkannya. Certified nama saya has successfully completed and approved program at Mega IT Academy Award bla bla bla. European Qualification Framework, tuan-tuan tengok ni. EQF level 7 di bawah kerangka kelayakan Eropah. Jadi bila kita kata kerangka kelayakan Eropah, program yang sama yang kita dah susah payah belajar sekarang, 17 modul, 18 modul, 16 modul, kita upgrade ke satu level yang lain, level Eropah. Asalnya diiktiraf oleh satu negara, sekarang diiktiraf oleh lebih 60 negara. Jadi saya tak pasti, tuan-tuan, ada setengah orang dia nak try, dia nak buat sambungan belajar melalui sijil ini ke tempat-tempat lain, contohnya Australia ke Singapura pun. Jadi kita tunjuk mungkin Brunei ke, mungkin negara-negara Asia yang lain, atau terus dia pergi Middle East ataupun dia pergi ke Barat melalui UK ataupun Amerika. Yang itu saya tak pasti. Sebab mungkin setengah orang dia akan bergerak ke sana, bergantung pada faktor-faktor dia lah, faktor kerja dia, faktor usia dia, faktor family dan sebagainya. Tapi banyak orang macam saya tidaklah, kita takkan plan nak keluar ke negara. Tapi sijil ni available, walaupun kita tak ada plan nak sambung ke sana. European Qualification Framework, LRN, Learner Running Number, ni nombor saya sebagai pelajar 241277 ni tarikh lahir. DC nombor center which is kita punya Mega Jati ni nombor center. ELP Endorse Learning Program MJA, ini nombor program. Nombor program yang telah di-endorse oleh pihak OTCM issued on 5 Oktober 2021. This certificate should be read in conjunction with the accompanying transcript. So yang sign adalah Patricia Lan, orang yang sama yang ada dekat kita punya. Gunakan tidak orang tinggal mak mereka berulang bukan main. Aduh. Orang sama ni. Okey. Okey, ni page 1. Page 2 adalah transkrip, adalah transkrip. So sijil ni akan datang dengan 2 muka surat, 2 halaman. So ini semua unit reference yang telah didaftarkan dengan OTHM. Ini adalah semua modul yang kita ambil. Adalah level 7, kredit yang diberikan 6, kredit ECTS, ini penting. European Credit Transfer System. European Credit Transfer System mendapat grade atau mendapat achieve 60 kredit. Achieve 60 kredit ni maknanya kalau ada program di mana-mana negara yang saya tunjukkan tadi, saya tak explore lagi ni tuan-tuan, sebab saya tak sempat sebenarnya nak buat. Saya nak cari mana pathway yang boleh pelajar kita ni, pemegang OTHM ni
boleh sambung ke negara mana. Yang ini saya tak sempat tengok lagi. Tapi saya sudah tengok sekali mas memang ada. Antaranya di London Graduate Schools ataupun Plymouth University. Sejak ini saya cuba tengok. Boleh tonton. Dia dapat 60 kredit transfer melalui ECTS, European Credit Transfer System, di mana kalau program itu di UK dijalankan dalam 120 kredit, katalah satu tahun, dengan adanya sijil ni dia boleh buat full top up program master, sebab tahap 7 adalah tahap master. Full top up program master di UK dengan mendapat pengecualian credit exemption sebanyak 60 berdasarkan rekod ini. Tetapi, saya nak tetapi, oleh kerana program ini sangat baru di tempat kita, tidak ada lagi seorang pun calon yang sampai ke sana. Jadi saya nak kata tuan-tuan, manalah tahu tuan-tuan ingin melanjutkan pelajaran sama ada melalui remote ataupun melalui fizikal di negara-negara yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan kena try. Saya kata saya tak tahu. Sebab kalau tengok dalam website ada jadi kita sampai sana. Baik. European Credit level 7 dana qualified buat 5 orang yang tadilah kes selesai. Patricia Land dan sebagainya. Okey, baik. Itu surat invitation tadi. Dan compliance to the requirement very simple. Existing holders SKKP tahap 456 siap di Malaysia atau tuan-tuan sedang mengambil penilaian sekarang. Yang tak keluar result lagi daripada CRB juga boleh. Minimum umur 30 tahun dan ke atas dan mesti membuktikan kebolehan dia dalam bahasa Inggeris. Sama ada melalui sijil-sijil yang berkenaan bahasa Inggeris ataupun sekurang-kurangnya sijil-sijil SPM yang menunjukkan pencapaian bahasa Inggeris dia. Kalau tak ada, yang ni kita bincang dengan pihak sekretariat, mungkin kita kena buat sijil khas bahasa Inggeris. Jadi saya tak sampai tahap itu lagi sebab setakatlah tak ada, semua orang lain. Okey. Saya sebut tadi bila katakan program kita ada top up modul sebab kerangka Malaysia kekal begitu, kita bawa ke UK, kita tambah supaya sesuai dengan kerangka peringkat UK. So kat sini ada tulis semua modul yang tuan-tuan perlu tambah. Contohnya CCPM ditambah M12, M13, M17. Clear kat sini. Jadi kalau tuan-tuan ambil contohnya CCM perlu tambah modul M14, M15, M17. So sistem ni telah pun kita buat secara automatik. Jadi tuan-tuan tak payah risau. Sebenarnya hanya tambah 3 modul saja. Brosur pun ada kat sini. Kita dah share kan. Kita tengok. Brosur program daripada Malaysia. Pergi ke quotation UK melalui kerangka kelikan. Eropah. Harga pun ada kat sini. Baik. Harga. Oleh kerana tuan-tuan ni alumni MJA, semua harga adalah ikut kerangka ni. Tahap 5 hanya 1,800. Tahap 6, 2,800. Tahap 7 hanya 3,880 ringgit. Ada kat 80 ringgit. Jadi saya kata tuan-tuan ini harga yang paling rendah. Saya cuba tuan-tuan tengok harga 40HM level 6 Singapura. Price. Ini UK. Ini bukan Singapura. Kita ambil Singapura yang dekat sana. ES bukan Singapura, SJ. Sorry, level 7. Level 7. 7,980. Ini bagaimana? CSG, Sing dollar. Dolar Singapura. Come on lah. 7,980 Sing dollar. Darab dengan 3 currency sekarang. So lebih kurang 21,000 ringgit. Jadi kita charge baru 3,500 untuk alumni kita. Kita ada sebab kenapa kita boleh charge macam tu. Tuan-tuan boleh study sendirilah. Boleh study sendiri. Ini tahap 7. Diploma in Strategic Management and Leadership. Okey. Macam kita punya tadilah. Ni pun tak dulu juga kita punya. Certified Construction Project Manual. Okey. Ada sedikit perbezaan antara harga kita dari segi sijil, bukan dari segi harga. Which is program ini dipanggil Endorsed Learning Program, ELP. Program tadi, program yang $7,000 ni, Sing dollar, dekat $8,000, adalah program dipanggil Regulated Program. Ada dua benda yang saya nak tuan-tuan jelas kat sini. Program Regulated ini program yang dikeluarkan oleh pihak OTHM
secara in-house. OTHM di UK dia report kepada satu government regulatory office. Nama office itu adalah Ofqual, Office for Qualification and Examination United Kingdom. Dia adalah pejabat regulatory di UK, mewakili kerajaan UK. Macam kita punya MQA. Macam kita punya MQA. Dia adalah regulatory body dan dia menyediakan dia regulatory body. Program-program yang ada dalam Ofqual dinamakan regulated program. Program-program yang diregulasikan melalui kerangka Ofqual tadi. Ini kena jelas. Di bawah Ofqual ada beberapa nak panggil awarding body yang bertanggungjawab report kepada Ofqual. Antaranya adalah OTHM qualifications, antaranya adalah City and Guilds. Tuan-tuan mungkin pernah dengar City and Guilds, tapi kita dengar OTHM. So, beza dengan kita, kalau kita ada MQA, program yang kita nak buat, contohnya program skill, kita punya agensi adalah JPK. Tapi JPK juga adalah agensi kerajaan. Di UK, regulatory body dia Ofqual, di bawahnya bukan lagi agensi kerajaan. Dia bagi kepada mereka yang kata orang tu mencapai kriteria untuk menjadi awarding body, badan pemberi award. Okay. So, program ini secara tak langsung level 7 dengan harga 7,890 ni $, dia dikategorikan di bawah program regulated. Ofqual, OTHM by themselves, dia akan prepare satu buku reference document untuk program itu mengikut framework dia. Nama dia adalah spesifikasi lah. Kalau kita punya nama, contoh kita panggil NOS lah. Kita punya nama. Nama di Malaysia. Tadi kita ada MQA, bawahnya ada JPK, bawahnya ada NOS. NOS tu lah yang menjadi spesifikasi kepada program. Di UK ada Ofqual, di bawahnya ada OTHM, ada City and Guilds, bawahnya dibagi program certification. Program specification. Program specification ini program yang telah pun didaftarkan di bawah Ofqual. Jadi program itu diregulated di bawah Ofqual. Sebaliknya, program kita tidak dipanggil program Ofqual. Sebab dia bukan regulate di bawah kerangka Ofqual atau kerangka, tidak ada sebab OTHM ataupun Ofqual nak meregulatekan program itu, sebab tak ada sebab. Dia orang ada dia punya own system. So, program kita berada di bawah kategori program ELP, Endorsed Learning Program, yang di-endorse oleh pihak OTHM supaya dijalankan melalui mana-mana agensinya. Kalau tuan-tuan tengok dalam website, OTHM hanya Megajati menjalankan program-program bersifat pembinaan. Okey. So, tuan-tuan tengok sini harga dia RM7,980 sahaja. So, kali dengan 3, lebih kurang RM20,000, kita cuma market dengan harga yang sangat rendah lah, lebih kurang RM3,800 sahaja. Kalau alumni baru RM5,800. Ini tu tahun 2022 punya harga lah. Kita nak try, bukanlah try, kita nak menggalakkan orang terjun masuk dulu. Tuan-tuan ingat dulu program kita yang tuan-tuan ikut CCPM ni, dulu harganya hanya RM1,200. Bukan dulu sangat, tahun 2020. Tuan-tuan boleh tengok iklan yang lama-lama, baru RM1,200. Sekarang tuan-tuan kena bayar RM3,880. Bukan bermakna kita rasa tamak ke tidak. Tetapi itulah harga yang sewajarnya. Tuan-tuan tengok harga sebenar program, kalau tuan-tuan boleh compare. Saya tak tahu tuan-tuan compare ke tidak lah. Compare lah. Kita ambil CID holding. Ini balik pada program CSKM. Training and certification. Okay. CPD, CCP, ambil CCP. Competency Based Training Program. Okay. Kenapa saya kena bawa tajuk ni? Sebab dia ada kaitan. Tuan-tuan tengok sedikit harga CTNL bukan program kita. CTMO bukan program kita. Kita FME. 1196. Tapi tuan-tuan jangan lupa dia ada 2 modul saja. Package 1, LP1, LP2.
Tuan-tuan bayar 1196 untuk FME. Saya ambil contoh. Tuan-tuan boleh tengok yang lain lagi. Ambil lagi. FME. Package yang kedua. Ada tak apa? FMM. Saya show. FME. Package 2. 345. RM897. Campur. Untuk membolehkan kita dapat semua modul, kita kena campur. Tadi satu tadi, campur 800 lebih. Ini baru modul 5. Untuk FME ada 9 modul kalau tak salah saya. 9 ke 10. So tuan-tuan kena pergi package 3, package 4 dan seterusnya sampai komplit semua. Sebab tu kalau tuan-tuan campurkan harga daripada apa yang kita ambil sebagai contoh, ini pun sama, package 2 CCPM RM1,356. Okey. Tuan-tuan tengok baru modul 4, modul 5, modul 6. Dia ada package 1 tadi. Package 1 dah terlepas event. So ini cara orang lain lah, kita tak mau kalau kita nak ni tidak. Kalau tuan-tuan campur figure ni, tuan-tuan akan dapat untuk CCPM takkan kurang daripada RM6,000, takkan kurang. Campur semua, package 1 campur package 2, campur package 3, campur package 4. Sebab CCPM ada 16 modul. Sekarang baru kita ambil package 4, 5, 6. Ada lagi 10 modul perlu ambil. Tuan-tuan ambil harga 1359, 1356 di satu, tuan akan dapat paling kurang RM6,000. Dan ni kita buat study lah. Dan kita jual dengan harga RM3,800 sahaja. Bukan kita ini, sebab saya tahu figure sebenar. Kenapa orang boleh ambil PMP berbayar lebih kurang RM7,000? Sedangkan PMP belum ada, tidak ada sebarang kerangka yang tag ke PMP. Sebab value. Bila kita tak nampak value, kita akan rasa mahal je. Tapi sebenarnya murah sangat. RM5,800 untuk program EQF melalui kerangka yang kita laksanakan. Walaupun non-alumni sangat murah. Tuan-tuan boleh cari sendirilah harga tu di pasaran luar. Takkan kurang daripada harga. Saya pernah nampak harga dia lebih kurang RM20,000 pun ada. Jadi itu yang sedang berlaku. Kita cuma tolak kepada tuan-tuan dengan harga yang sangat rendah. 1880 tahap 5, 2880 tahap 6 dan 3880 tahap 7. Dan saya agak yakin tahun depan kita akan naikkan harga lagi. Sebab bukan pasal apa tuan-tuan, itulah value yang kita kena angkat program. Supaya orang nampak program ni bayar RM3,800 je. Takkan tahap 7 kan. So berapa anak? Lebih kurang RM20,000 tadi lah harga dia. Tapi of course kita takkan baik ke sana. Saya dah cadang untuk combo akan lebih kurang harga yang ada dekat PMP dalam RM7,000 macam tu. Untuk combo. Okey, ini kita punya iklan. Top up boleh dah, sudah pre-rank, tuan-tuan daftar di sini. Untuk mereka yang berminat, tuan-tuan daftar saja dulu. Semua ada kat sini. Email, standard cost fee dah ada tulis kat sini. Standard cost fee, tarikh, nama, IC, date of birth, gender, race, religion. Kita minta semua maklumat ni, sebab maklumat ni kita kena hantar ke UK juga tuan-tuan. Sesuai dengan apa yang dia nak lah. So kita buat back to back. So semua ada kat sini. Apa program yang dia nak, ikutkan harga semua di next. So the next dia akan buat pembayaran dan sebagainya. Okey, pre-rank, payment. Untuk boleh pakai melalui mana-mana kaedah payment, perolehan tidak buat. LO, HLF claimable ataupun TIP, tuan boleh tekan kat sini. Dia akan pergi ke sini. Tuan-tuan tengok berapa harga tuan-tuan kena bayar. Katalah 38, masuk ke 3880 dan RM1 tu ditanggung oleh sistem ni dia tak besok. Tuan-tuan kena tambah RM1 lagi lah. So saya minta halal RM1 tu lah. Sebab sistem ni tak besok. Kalau tak bisa beli besok RM1. So saya minta 3881 untuk tujuan ni. Ataupun tuan-tuan boleh pakai bank transfer yang tidak kena bayaran. Yang ni tidak ada sebarang charge RM1. Kalau tuan-tuan nak elakkan RM1, pakailah direct transfer. Tak kena. Okey. Alright, apa lagi? Assessment hanya 1 KA untuk 3 modul. Maknanya lebih kurang 6 soalan saja. So markah tadi kita akan kutip, kita akan combine dengan markah yang sebelum ini. Sebab tu kita cuma cari pemegang SKKP sedia ada saja. Kalau tak, tuan-tuan akan jadi panjang dan sangat banyak macam yang kena buat. Sertifikat dan transkrip, contoh saya letak kat sini. Sijil saya rasa. Sijil. Dan juga transkrip. Tadi yang saya tunjuk tadi lah. Okey. Kemudian certificate of completion bagi MKIT, kita akan keluarkan certificate of completion dengan mata-mata daripada MBOD dan juga Board of Engineers. Sijil ni akan keluar mata CPD daripada MBOD dan juga Board of Engineers.
dan proposal paper. Okey. Proposal paper ni kita buat untuk tuan-tuan, memudahkan tuan-tuan mendapatkan penjelasan, pencerahan untuk dapatkan kelulusan majikan dan sebagainya lah. So dalam ni saya dah jelaskan semua proses yang saya sebut tadi secara tak langsung. Dalam ringkasan apa yang kena buat, apa semua ni dalam ni ada, termasuk harga pun ada kat sini, dan juga kerangka apa yang kita nak pakai, serta payment dan juga jadual. 3 modul saja tuan-tuan. Dan bawah ni cuma adalah laporan-laporan biasa. Kita punya curriculum structure, kita punya sijil, kita punya transkrip, kita punya notation sijil, transkrip, kita punya sijil of completion, certificate of completion dengan Gayati Academy, dengan 2 mata daripada MBOT dan BOT jenis, itu wajib. Cuma mata daripada CIDP saja yang kita tak boleh nak wajibkan. Sebab CIDP ni ada masalah sikit bila come to nak bagi mata. Sistem yang ada pada masa sekarang hanya untuk program-program bersifat face to face. Jadi kita jadi susah nak claim. Tapi kita tahu mungkin sekretariat kita boleh do something kat sini lah. TSM Center dan juga pendaftaran kita dengan TSM. Why TSM kita boleh baca di sinilah. Kenapa? Quality share jadi secara tak langsung apa yang kita buat sekarang adalah untuk membolehkan program supaya dia dapat. Tuan-tuan tengok. Saya nak tunjuk tadi saya kata. Kita tengok sini Project Management Top Up Master Science. Okey. Chester and London Graduate School Punch. Jadi saya kena buat sedikit pembentangan kepada pihak TSM untuk kita terus mengambil 60 kredit final stage top up. Master Project Management, Diploma in Project Management Qualification. Jadi saya akan minta nanti dengan pihak apa namanya TSM. Saya perlukan satu paper yang kata orang tu memerlukan sedikit masa. Okey, sekejap. Kat sini ada construction tourism business project management top up. Chester diploma graduate project management. Okey. Ini program dia. Ini program dia yang membolehkan kita register dalam program Master Science in Project Management top up program di sini. Tapi yang ni saya belum ada kelulusan. Saya kena dapatkan dulu dari pihak UK. Sebab saya sebut tadi asal usul program OTSM adalah program regulated. Program yang diregulate di bawah kerangka regulation framework of QA tadi. Sebab tu program-program ni semua ada perkataan OTSM ke depan. Ini milik mereka. Ini milik OTSM sendiri. Sedangkan kita buat program Endorsed Learning Program, ELP. Yang tu saya belum dapat kelulusan secara bertulis. Di mana saya akan usahakan supaya jelas career path bagi pelajar-pelajar yang mendapat SKKP, yang mendapat OTSM level 5, level 6, level 7, ke mana dia nak pergi untuk mendapatkan full master daripada universiti-universiti yang ada di UK secara khususnya melalui pembelajaran online ataupun bukan online. So ini saya punya hutang, saya akan dapatkan malah daripada pihak apa nama ni OTSM. Satu lagi saya rasa itu adalah universiti Chester ni. Cuma saya tak tahu mana nak saya boleh explore sendiri. Alright. Kemudian FAQ ada di sini. Kita boleh tengok sini, what is OTSM, who regulate OTSM by, of course, saya sebutkan tadi, we are body of qualification Wales, Federation of Body FAB, university is not university, tetapi dia boleh menjadi satu platform untuk masuk ke universiti. Itu adalah OTSM punya strength. Maknanya dengan sijil yang kita ada, boleh diraftarkan sebagai pelajar universiti dan ini ada ECTS, European Credit Transfer System. Ambil kredit transfer untuk ditransferkan supaya dapat full master daripada sistem top up di UK. Ataupun di mana-mana negara yang ada framework EQF. So mana negara yang ada framework EQF? Semua negara yang ada dekat senarai tadi lah. Yang saya tunjuk tadi. Sini. Ini. Ini sebagai contoh. Cari contoh boleh explore sendiri. Okey. Baik, korang. Sudah setengah juga. Dalam keadaan nak cepat pun jadi setengah juga. Okey. Sikit lagi. FAQ, boleh baca nanti. Saya buang dulu. FAQ, study worldwide, master degree. Okay. Pathway to a British degree or master program. Yang ni yang kita sebut
program pathway daripada program Malaysia CSQF pergi OTHM EQF, nak lompat masuk dalam British Degree or Master Program di UK melalui framework yang kita dah dapatkan ECTS tadi. Jadi inilah tuan-tuan sebahagian daripada program yang kita nak laksanakan. Saya jemputlah semua tuan-tuan untuk menyertai dengan, saya harap penjelasan saya tadi jelas, boleh membantu sedikit pencerahan. Saya mungkin boleh buka untuk soalan kalau tuan nak tanya. Saya akhirilah pembincangan saya. Jika ada apa sila kita buka untuk soalan, sesi soal jawab. Silakan. Silakan. Prof, Ya, silakan. kalau macam tadi macam tengok dia punya syarat-syarat kan. Yang pertama kita ada CCJ macam CCPX kan, academic level. Syarat kedua tu yang perlu ada MUIK apa semua tu, kalau macam saya ni ada MUIK tapi dah lama dah ambil tu, nak kena perbarui MUIK ke macam mana pula? Tak payah. Apa Farhan punya apa saja kelulusan dalam bahasa Inggeris. Tak kira kalau kita duduk universiti dulu ada subjek bahasa Inggeris, boleh tunjuk yang itu. Oh, maknanya tak perlu kita perbarui benda tu lah. Tak perlu. Tak perlu nak perbarui benda tu lah. Tak payah. Pakai yang tu je. Baik, jelas. Okey, baik. Okay. Baik. Terima kasih banyak lagi. Okey, Prof. Saya nak tanya lagi lah. Apa Silakan. kan kalau kita punya, kalau yang kita punya Russian ni sampai level 7. Ya. So kalau kalau kita nak further study lagi, kalau di UK boleh sampai ke dapatkan master kan. Betul. So daripada master tu kita boleh lompat pergi ke PhD pula lepas tu. Yes. Sudah semestinya. Sebab laluan tu telah pun dirintis melalui laluan OTHM. OTHM ni dia jadi macam foundation lah. Foundation. Supaya tuan-tuan dapat mendapatkan pengiktirafan melalui jalan yang lain. Tapi jalan tu diregulate di bawah OFQA juga. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan mungkin aware ataupun tak aware, ada satu berita dari JBK. Sekejap saya cuba cari dalam telefon, dalam komputer saya ni. Kalau ikut pemandangan saya yang sebelum-sebelum ni tentang tajuk-tajuk ni yang lebih kurang, saya akan bawa satu gambaran MQA punya yang kosong dekat level 6, 7 dan 8. Kalau tuan tengoklah. Saya cuba dapatkan balik. So kalau kita dapat master secara top up di UK, sudah pasti kita boleh sambung PhD di UK dan juga saya tak tahu di Malaysia, saya tak tahu, serius saya tak tahu. Tapi di UK sudah pasti boleh. Pasal dia dah bagi master. Dia bagi master juga. Lagi Pak? Saya tengah cari dua dokumen sebenarnya. Prof, ada sahabat kita tu message Prof. Okey tu. Siapa saja pemegang SKKP sedia ada ataupun yang telah pun mengambil penilaian boleh ambil OTHM ni. Sebab tu saya sebut tadi, tuan-tuan mungkin ada yang datang dengan dana. Ada lebih kurang 100 orang datang dengan dana yang mana tuan-tuan tidak ada modal di situ. Sebab ditaja oleh kerajaan. Ada juga 70 orang yang dapat satu dana yang lain. Itu juga ditaja oleh kerajaan. Jadi tuan-tuan dah jimat satu harga, which is 1880. Tuan-tuan cuma perlu tambah 1880 untuk ambil yang OTHM punya. Maknanya tuan-tuan bayar untuk satu sijil, dapat kedua-dua sijil. Tapi CIDP punya subjek pada kelulusan. OTHM punya lain. OTHM dia bukan sijil kompetensi. Jadi tuan-tuan kena ingat, dia adalah sijil akademik, tetapi bersifat foundation. Sebab tu kita ada top up. Kalau ada top up, pun tak apa. Sebab tu kita ada top up. Jadi yang dikatakan kat sini, bila kita ambil program CIDP dan kita katalah kita dah selesai enroll program CIDP, kemudian kita top up pada UK dengan bayaran 1,880 ringgit, kita akan dapat dua sijil. Sijil CIDP tadi subjek tu passing, sijil OTHM dia hanya ada pass or fail modul dan dia tidak ada sistem
markah ataupun berapa persen tak ada. Jadi di UK dia cuma ada passing or fail. So kita ada keluasan dekat sini untuk katakan sini, okey, berapa passing mark? CIDP punya passing mark 70 bagi kebanyakan program. OTHM punya passing mark kita boleh set dengan kelulusan pihak sana hanya 50 ataupun 60. Sebab tu dia tak sama akademik dengan sijil dengan kompetensi sijil. Contoh yang saya nak bagi macam ni. Contohnya kalau belajar di universiti ke di mana-mana kan, katalah kita belajar diploma di universiti sebagai contoh. Ada orang grade dengan 3.95. Ada orang grade dengan 3.7. Ada orang grade dengan 3.2. Ada orang grade dengan 2.5. Ada orang grade mungkin dengan 2.1 saja. Dia grade juga. Sebab tu, adakah 2.1 ni dia tak boleh masuk pasaran kerja? Dia boleh kerja sebab dia ada diploma. Orang yang 3.9 tadi boleh kerja sebab dia ada diploma. Kan? Jadi UTSM dia peranan dia kat situ. Dia hanya memberi ruang untuk kita, aku bagi hang sijil. Hang pergilah cari kerja. CIDP lain. CIDP sijil kompetensi kemahiran pembinaan. Dia sijil tu datang dengan kita punya perkataan kompeten tu. Datang dengan perkataan kompeten. So kompeten bagi CIDP adalah mesti melebihi 70 markah. Okey, selesai. Akan datang CIDP akan buat program supaya akan buat syarat supaya semua pemegang STKP ini perlu renew sijil STKP dia sepanjang setiap tahun. OTHM tak perlu buat macam tu pasal dia sijil akademik. Macam kita dapat diploma, mana ada kita renew diploma tiap tahun. Degree pun sama, mana ada renew sebab dia adalah sijil akademik, berbeza dengan STKP. Tapi di Megajati kita boleh buat benda tu jadi macam okey, hang ada STKP, at the same time hang ada akademik at the same time. Program ni kita ada juga dalam apa nama ni UNIMED ni tuan-tuan. Program-program kita dengan UNIMED juga ada benda ni. Saya tak dapat nak download lagi, minta maaf lah benda ni. Sila soalan lain kalau ada ataupun nak tambah dekat soalan tadi tu silakan. Ada tak soalan-soalan lain silakan. InsyaAllah kita dah rakam ni. Kita akan bawa kepada tuan-tuan dalam website tadi lah, website yang /quotation tadi. Sekejap, saya tak boleh nak download satu gambar. Ini kita tunjuk pada tuan-tuan apa yang sedang berlaku sekarang pada program-program kemahiran. Ada soalan? Silakan. Daripada tenaga pengajar, Syarif, Zat, Salihin Bodoh, Zaid. Saya cari juga gambar tu. Oh, ada lagi ke? Susah nak lain tahu berkuat lagi. Prof, Ya, silakan. tadi macam tadi Prof ada cakap tadi macam nanti CIDP dia akan buat macam kena perbaharui kita punya sijil ni kan. Betul. Maknanya kita kena ngulang ambil exam balik kan ataupun macam kita buat macam ambil CPD je. Tak payah, dia CPD saja. CPD lah. CPD saja sebab saya dia tak terlibat secara langsung tapi saya dah maklumkan pada CIDP. Sebab di Malaysia ni kita ada banyak CPD. Kalau kita IRTS, kita akan ada 2 CPD, satu report ni dan satu report of technologies dan 2 CPD yang berbeza. So saya beritahu dekat UNIMED, dekat CIDP, bukan tujuan CPD itu untuk menyusahkan orang, tidak. Dia tak sepatutnya macam itu. Jadi saya kata any 3 days, mana-mana kursus yang dia dapat buktikan yang dia hadir 3 hari, itu sudah cukup untuk dia dapatkan lanjutan pendaftaran dia punya sama ada CSS, CCPM, FMES, FMM dan sebagainya. Jadi yang ini juga ada kaitan dengan UBBL yang saya tunjukkan tadi. Sebab bila keluar UBBL tu, soalan yang timbul adalah yang pertama, kalau kita nak suruh CCPM sign, CCPM nak sign atas dasar apa? Kan? Okey, saya CCPM, saya sign. Kat mana nombor saya kat mana? Dekat sijil tak bagi nombor, itu running nombor sijil. Jadi oleh kerana nak regulate betul-betul, maknanya orang tu perlu untuk didaftarkan di bawah satu registrar.
walaupun dia ada CCPM ataupun dia ada yang lain Muhammad SAW, dia didaftarkan di CIDB. Kemudian every year CIDB perlu maintain the registrar. Dia kena buat pemutihan. Siapa yang masih aktif, siapa yang dah tak aktif. Dan saya kata malah mungkin ada yang meninggal dalam senarai CIDB sebab tidak pernah dibuat pemutihan sejak tahun 2006 sampai sekarang. Sudah lebih kurang 15 tahun lebih. Jadi ini langkah yang CIDB ambil berdasarkan tindakan UBBL tadi salah satulah. So program lain FME dah ada dalam F01, F02. CCPM ada dalam UBBL. CSS saya tak sure. CSS boleh tak ganti manager kat sana. CCPM kat sana. Itu saya tak pasti lagi. Sebab UBBL pun belum go through lagi. Siapa yang patut sign. Boleh tak CSS sign. Sebab CSS adalah mandatory dalam atas. Project manager mandatory dia nak sign korang G tadi. So kat sini CIDB perlu bertindak lah. Saya dah like lah benda ni untuk CIDB bertindak, mendaftarkan dengan pendaftaran yang betul dan di renew every year pendaftaran ni dengan cara yang paling senang sebab kita nak pendaftaran tu dibuat dengan cara kata orang tu live. Maksudnya every year ada orang yang masuk, ada orang yang mungkin dah kita kena keluarkan dari senarai kerana mungkin dia tidak aktif dan sebagainya. So yang ni saya boleh kata cepat sangat pun mungkin tak, tapi berdasarkan cara kerja CIDB dan juga progres dalam tempoh 5 tahun daripada sekarang. Dalam tempoh itulah. Secepat mana, selewat mana, saya tak pasti. Tengok kepada keadaan keadaan respon daripada publik. Jika belum dapat sijil, boleh tak ambil SKKP Petition? Ya, jika sudah ambil penilaian. Maknanya sekarang ni tuan-tuan masuk dalam program, dalam proses mengambil penilaian, sijil SKKP belum keluar. Tuan-tuan layak untuk apply sebagai calon quotation. Sebab markah tuan-tuan dah ada kat kita. Kita akan pakai markah tu balik untuk submit quotation. Jadi ingat, ada orang, saya cakap tu orang, ada orang yang lulus quotation. Sebab quotation ni hampir kata wajib lulus lah. Pasal tuan-tuan selagi buat penilaian, submit orang. Saya kata kes macam kes universiti tadi. Tuan-tuan buat diploma, buat degree, buat master sekalipun, kita punya CPA. Kita mungkin dapat CPA 2.5, kawan kita dapat 3.5. Dua-dua lulus, dua-dua masuk market. So walaupun 2.5 dengan 3.5 beza markah. 3.5 mungkin 70 and above. 2.5 cukup makannya 50 aja. Tapi dia pun lulus, dia pun masuk dalam market. OTCM peranan dia macam tu. Dia melepaskan mereka yang mendapat pass untuk masuk ke dalam market. Dan sijil itu tidak perlu diperbaharui. Dia bukan sijil kompetensi, tuan-tuan, ada beza. Tuan-tuan yang mungkin ada PE, ada TS, ada Energy Manager Surat Tenaga, mungkin ada DOE punya check ataupun DOSH, termasuk CIDB. Semua ni ada tempoh tamat dan renewal. OTCM tak macam tu. Dia macam diploma kita, tak perlu renew every year. Kita dah dapat sebagai salah satu bukti pencapaian kita dalam bidang akademik. So OTCM ni support pencapaian kita dalam bidang akademik dengan cara yang berkenaan. Silakan. Terima kasih bagi mereka yang membuat iklan dalam grup-grup. Saya tengok ada orang ni semua. Okey. Ada lagi soalan? 9.36 dah. Bos, ada pertanyaan ataupun mewakili secara am lah. Untuk program OTHM ni, kiranya daripada akademi sendiri, pihak akademi sendiri, adakah option untuk buat pembayaran secara ansuran atau dan sebagainya lah? Okey. Saya tak tunjuk satu benda, tuan-tuan. Minta maaf. Ya, dulu saya share je. Dulu kita benarkan pembayaran ansuran. Tapi tuan-tuan, kita terpaksa menanggung kos. Sebabnya kawan-kawan kita belum dapat bayaran penuh pada ketika itu. Jadi kita dahulukan. Oleh kerana pada ketika itu sijil di-generate secara fizikal. So kita boleh simpan sijil, tak ada masalah. Sijil sampai, kita simpan. Selagi tak bayar habis, kita tak bagi sijil. Tapi untuk 2021 belakang ni, OTHM dah buat e-cert. Jadi tidak ada lagi sijil fizikal. So bila tidak ada lagi sijil fizikal, mereka akan dapat sijil terus ke dalam portal. Sebagai contoh saya dah lihat learner portal. Ini saya punya learner portal lah sebab saya adalah learner bagi OTHM punya database.
Bila tuan-tuan register, tuan-tuan akan dapat email daripada KIT register kan. Tuan-tuan akan dapat email daripada pihak OTSM yang mendaftarkan tuan-tuan ke dalam sistem je. Betul banyak orang. So, minta maaf untuk keadaan sekarang kita tak benarkan lagi membuat secara ansuran disebabkan oleh benda tadi. Okey, ini portal tadi yang kita join, yang saya masukkan tadi. So, kat sini kalau tuan-tuan tengok, sebaik saja tuan-tuan dah diregisterkan sebagai OTSM student, tuan-tuan mungkin ada setengah orang yang dah dapat pun email daripada OTSM memaklumkan tuan-tuan telah pun diterima sebagai student. Maknanya sijil tu sudah pun ada di sini. Ada dalam portal. Jadi kalau Mega Jati tak ambil pembayaran penuh, tuan-tuan akan dapat sijil secara direct daripada OTSM. Jadi kita minta lah jasa baik tuan-tuan, pembayaran penuh perlu diberikan sebelum kita hantar result ke OTSM UK. Ya? Sebelum kita hantar result. Kalau tuan-tuan rasa tak boleh nak dibayar oleh disebabkan sebab itu, tapi nak buat penilaian boleh, tapi kita tidak akan hantar result pada pihak OTSM. Sekejap. Ada soalan lagi? Ijaz? Sekejap. Dia dah terlalu banyak untuk ini portal kita lah sebagai Prof. pelajar. Yes. Okay, nak tanya pasal yang Abang G kan. Kan untuk yang kalau CPM ke apa, CSS pun kan ada ruangan untuk tak sign kan. Contoh, kalau satu construction tu kalau segi pihak kontraktor sendiri dia tak ada orang yang ada kelaikan tu. Tapi kalau di bahagian pihak konsultan dia ada kelaikan tu. Adakah pihak konsultan tu boleh mengata sign untuk ada dokumen kenaan atau macam mana? Boleh. Ataupun pihak kontraktor juga kena ban. Okay. Good question. Kontraktor tak ada CPM, tapi konsultan ada. Soalan Farhan kan? Saya tunggu dia memang data man dia. Ya, betul. Adakah konsultan tu boleh sign dekat CPM tempat tadi? Ya, betul. Betul. Ya. Jawapan dia memang boleh. Cuma jangan lupa signing itu dia datang dengan obligation. Yang pertama, saya buka. Saya share apa? Saya share. Ini nampak tak? Yang UBBL ni. Ke saya share Mindo tadi? Nampak. UBBL ni nampak Nampak. Okay. Cuba Farhan tengok sini. Ataupun yang lain-lain member kita. Construction Project Manager CIDB. So sepatutnya ni yang saya sebut registration number sampai sekarang belum dapat dikeluarkan oleh pihak CIDB oleh kerana petani barang. Tapi itulah laluan dia. Maknanya kita dekat sini set submission sama ada IOW ataupun kalau kita principal PEPC kita akan sign di sini. Boleh nampak? So Farhan tanya tadi, dia konsultan tapi dia nak sign di sini di CIDB punya kawasan. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Cuma signing ni dia datang dengan obligation, dia datang dengan tanggungjawab. Kita dah certify, kita dah supervise, carry out erection or completion of the fire safety installation requirement architectural works, and that to the best of our knowledge and belief such work are in accordance with the approved plan, deposited plan number blah blah blah, and that we accept full responsibility for the same. So kalau kita betul-betul baca ni, kita akan takut saya 2-3 kali fikir saya ke tidak. Sebab kita jaga ini untuk architecture. Cuba ambil yang bidang yang kita untuk ni electrical senang. Electrical dia tak pakai CPM, dia pakai Computer Person EC, Energy Commission. G12 tengok G12. G12. Okay. Kita tengok apa yang disebut kat sana. Okay. We certify that the supervised we have supervised and carried out the erection of commission of building works and the best knowledge blah 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 responsible for the same. So kita bertanggungjawab sepenuhnya kepada building certification tu. CCPM akan sign dengan dia punya obligation. Apa-apa saja berlaku pada bangunan tersebut for lifetime. Dia punya lifetime. Dia bertanggungjawab. Saya umur sekarang katalah 45. Saya sign korang ni. So sepanjang hayat saya akan bertanggungjawab dengan korang dengan projek ni. Selagi kita ada. Site supervisor
adalah IOW. Yang ni adalah seorang lagi engineer. So kalau kita nak sign memang boleh sign, tetapi dia datang dengan obligation, dia datang dengan apa kata orang tu, tanggungjawab. Jadi walaupun bunyinya macam sedap, tetapi tanggungjawab dia agak besar kan. Berlaku apa saja pembangunan berkenaan, walaupun setelah 10-20 tahun kita tetap akan boleh dipanggil untuk menjelaskan kenapa bangunan tu tak seperti yang sepatutnya. Kalau berlaku sebarang kecacatan bangunan. Ingat bangunan ni kita design untuk lebih kurang 80-100 tahun. Jadi kita tak mungkin dapat hidup selama tu. Tak mungkin dapat hidup selama tu. Jadi kita akan pergi dulu sebelum bangunan tu jadi apa-apa. Dia nak renovate ke, dia nak runtuh ke, bangunan tu akan kekal di sana. So di situ ada sedikit pertimbangan yang tuan-tuan boleh timbang kalau sama ada nak atau tidak tantangan. Tetapi soalan boleh ke tidak boleh, jawapan dia boleh. Cuma bila Farhan dah sign kat sini, tak bolehlah sign kat bawah ni. Kawan yang sama pula. Kena cari orang lain. Kalau kita bekerja sebagai consulting engineers, dan ni mungkin bos kita, kita RE, kita kata okay, I sign on behalf of contractor. Yeah, boleh. Kalau dia nak bayar ke dia apa, itu pulang. Sebab boleh ambil bayaran kat sini. Sudah pasti boleh ambil bayaran. Pasal ada tanggungjawab yang kita letakkan. Tapi baca statement atas ni banyak-banyak kali. Sebab kat sana ada tanggungjawab yang besar. Baik, terima kasih Prof. Atas lain soalan silakan. Kalau tak ada, saya nak minta berhenti dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak universiti. Universiti. Saya ambil rotation next year. Saya tak boleh nak jamin tuan-tuan. Tahun depan, our trend, saya cakap terang, our trend memang every year harga naik. Saya cakap tadi bukan kerana kita rasa tak cukup ni, tak cukup, bukan macam tu. Sebab itulah harga yang sepatutnya kita rasa sesuai dengan program. Tuan-tuan tengok sendiri tadi kita jual baru RM5,800. Sedangkan negara jiran kita Singapura jual dengan harga RM7,000 Sing dollar. Jadi bila kita underrate our price tadi, bila kita underrate kita punya harga, menyebabkan orang kata, saya nak kata membebankan tidak. Yang ni kita akan pastikan. Sebab tu harga kita, walaupun tengok tadi saya bagi contoh, CLB Holdings letak dengan harga RM6,000-7,000 bagi program CCPM, komplit ke semua modul. Kita hanya jual dengan harga RM38. Separuh lebih rendah daripada harga sana. Bukan untuk, ni tidak tuan-tuan, tapi kita rasa sekarang masa untuk kita memperramaikan dulu. Ramaikan dulu. Nanti dia akan pergi ke satu tahap. Kenapa orang boleh bayar PMP RM7,000? Nak datang CXS RM1,800 pun dia rasa. Sedangkan CXS mandatory dalam tapak. PMP tak mandatory. Dalam tempat mandatory RM5,000 denda. Dan juga boleh sign orang tadi. Borang G. PMP tak boleh sign borang G. Jadi tuan-tuan, itulah nilai yang telah kita letakkan secara itu public menilai. So public menilai program CIDP ini masih awal juga mahal RM3,000 lebih. Tapi dia tak pandang tahap 7, tahap 6 yang dia ada tu. Dia kata PMP boleh jual, PMP international. Yes, PMP international. Tapi dia tidak ada tahap tuan-tuan. Dia adalah dalam membership. Tak salah pun ambil dulu ada model, silakan terus. Saya tak ambil lah sebab saya rasa cukup dengan bahasa saya dah tu. Tapi kita tak pernah menolak. Itu satu benda penting. Sebab tu OTHM level 7 ni kita jemput orang PMP kemudian. Dia kena tambah 5 modul lagi. Sebab kita dah buat kita punya ni tuan-tuan. Saya cuba cari kalau saya jumpa. Saya dah share kat skrin ni. Belum kan? Ini dah share. Boleh share. PMP. CCPM. Tak jumpa. Oh tak jumpa. Sorry. Tak jumpa. Okay. Dalam saya punya paper ni ada TMP. Tak jumpa. Okey, tak apa. So itu value yang kita letakkan lah. Jadi saya tak salahkan mereka yang mempunyai persepsi macam itu sebab betul. Kenapa kita boleh spend benda yang kita rasa mahal, sedangkan contohlah kita boleh beli jam harga RM100-200, kita juga boleh beli jam harga RM3,000-4,000. Kenapa? Dua-dua tunjuk masa juga. Dua-dua pakai bateri. Tapi ada value dekat jam tu yang kita tengok.
berbanding jam yang satu lagi. So itu persepsi lah. So PKIT kita cubalah. Kita takkan buat secara mendadak dan membebankan, tetapi pada pandangan saya sekarang ni program ni diletakkan dengan harga yang tak sepadan dengan bukan kualiti, dengan tahap program tu. Kita tengok ni harga tahap 7 dekat 8,000 Sing dolar. Kita baru jual 5,800 ringgit Malaysia. 1/4 lebih rendah daripada harga mereka. Tapi understanding that our local market macam tu, so kita tawarkan dulu lah. Sila, lagi soalan. Kita cuba berhenti 2 minit lagi, 9:50, silakan. Kelas top up online, semuanya online tuan-tuan. Semuanya online. Macam kita buat sekarang. Semuanya online. Cuma tiga ni saja, tiga modul. Baik, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan atas luangan masa yang diberikan kepada pihak kami membuat penerangan pada malam ini. Saya harap sangatlah apa yang kita kongsikan itu mendapat kebaikan kepada tuan-tuan semua. Di pihak kami sebagai pengelola program, kita melihat keperluan untuk satu, memperkenalkan program ini dengan sehebat-hebatnya di local market, dan yang kedua adalah membawa program ini ke persada antarabangsa supaya tuan-tuan macam juga orang lain dapat ada satu kata orang tu semangat untuk kita mempertingkatkan certification yang ada pada diri kita ni, sebab kita mesti bergerak dengan jalan yang lebih bagus daripada tahun ke tahun, daripada masa ke tahun. Pengalaman kita, ada seorang project manager, dia kata dia ada pengalaman 25 tahun project manager. Okey, siapa certify you sebagai project manager? Oh, tak ada. I ada degree engineering. Tak cukup tuan. Degree engineering 25 tahun sudah dia dah ada. So in 25 years, siapa certify you punya project manager punya kelayakan? Dalam kes yang kita ada cuma CIDB saja sekarang. Dan sekarang kita ada lagi international body melalui Certificate Professional Project Management Level Technical Qualification untuk pengiktirafan antarabangsa. Dan tuan-tuan boleh bawa matlamat masing-masing untuk pembangunan kerjaya masing-masing. Jadi saya ucapkan terima kasih. Tidak ada soalan. 9:50 saya minta maaf kalau ada sebarang salah dan silap kekurangan dalam pembatangan saya pada malam ini. Video ini kita akan kongsikan dalam kita punya website tadi. Terima kasih banyak tuan-tuan atas segala kerjasama yang diberikan. Terima kasih banyak. Saya serah balik kepada pihak sana lah, ada kan dekat pihak sekretariat. Kalau tak ada, Zack boleh mainkan video dan kita buat faded off. Kita off program ni. Terima kasih semua tenaga pengajar, semua peserta yang hadir. Saya harap tuan-tuan mendapat pencerahan untuk program ini. Sebarang soalan boleh kemukakan semula kepada kami. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat boleh stop recording.